Bertemu kembali di Minggu Baharu Rentasan Berita edisi 1417. Saya Zawazi Yusof, antara paparan utama. Tolong jangan benarkan Perikatan Nasional rampas rumah ini. Cok Mohor pengkhianat di dahi Azmin. Kini jelas PAS kampus legasi Ni Aziz. Akhlak mulia sudah dibaku sampahkan ke? Assalamualaikum dan salam sejahtera. Timbalan Ketua Wanita Keadilan Juwairiyah Zulkifli tidak gentar berhadapan dengan pengerusi Perikatan Nasional Selangor yang juga bekas mentornya Datuk Seri Muhammad Azmin Ali di Dewan Undangan Negeri Hulu Kelang. Saya anggap ini cabaran baharu untuk saya untuk membuktikan khidmat calon harapan yang boleh bekerja. Saya tidak gentar walaupun orang kata lawan bekas bos sendiri katanya di petik media. Untuk rekod, Juwairiyah tidak mengikut langkah Azmin Ali yang mengkhianati mandat pengundi melalui langkah syaratan yang menyebabkan kejatuhan Kerajaan Pakatan Harapan pada hujung Februari 2020. Kerusi Dewan Undangan Negeri Hulu Kelang dimenangi pemimpin amanah Saari Sungip sebagai mewakili Pakatan Harapan pada pilihan raya umum ke-14. Saari meraih 25,746 undi dengan majoriti 15,349 undi selepas mengalahkan calon Barisan Nasional Ismail Ahmad 10,397 undi dan calon PAS Farhan Kamalul Hisham 7,573 undi. Justru dengan gabungan PHBN, peluang Juwairiyah mengalahkan Azmin Ali adalah cerah walaupun beliau adalah anak didik bekas Timbalan Presiden Keadilan itu. Berita baiknya, hari ini bukan hanya Juwairiyah seorang yang mempertahankan kubu Pakatan Harapan daripada serangan pengkhianat. Naib Presiden UMNO, Datuk Seri Johari Abdul Ghani, hanya ada kata-kata pujian buat Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Menurut beliau, jika Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim diberi masa 10 tahun sahaja, nescaya rakyat akan melihat sebuah negara yang dibanggakan. Semalam, bila saya tengok hala tuju ekonomi yang dibentangkan oleh Perdana Menteri kita, saya tengok jika BN dan PH ini boleh bersama-sama kekal bersahabat untuk 10 tahun akan datang. Saya percaya 10 inisiatif ekonomi pasti akan tercapai. Katanya seperti dipetik Harapan Daily. Beliau yakin Malaysia akan mencapai kejayaan melalui hala tuju dan perancangan yang baik dan ia akan tercapai jika politik negara ini stabil. Johari membandingkan sikap pemimpin Kerajaan Malaysia Madani yang meletakkan kepentingan negara dan rakyat lebih utama daripada kepentingan politik, berbeza dengan pemimpin Perikatan Nasional yang menolak untuk bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan. Kita lihat sebuah negeri di utara tanah air. Rakyatnya terpaksa keluar dari negeri itu untuk mencari pekerjaan. Mereka ini dah diberi peluang untuk mentadbir di sebuah negeri itu lebih 30 tahun dah. Tetapi apa yang berlaku kepada negeri itu? Mereka kata kerajaan mereka berbeza dengan kerajaan pusat. Mereka dizalimi oleh pusat. Saya tanya mereka, Selangor dah berapa penggal sebelum ini berbeza dengan pusat, tetapi Selangor menjadi negeri ekonomi yang paling kuat. Dia berkata demikian sebagai menjawab alasan pemimpin PAS bahawa Kelantan miskin kerana dianaktirikan kerajaan pusat. Johari mengaku beliau adalah antara ahli Parlimen UMNO yang paling awal mengesyorkan agar partinya bersama-sama membentuk kerajaan perpaduan. Selepas pilihan raya ke-15 lalu, apabila tidak ada satu pun parti yang menguasai kerajaan atau boleh menubuh kerajaan, saya antara orang pertama cakap secara terbuka, kita kena tubuh kerajaan unity, iaitu kerajaan perpaduan. Orang tanya saya kenapa? Saya cakap jika kita tangguh penubuhan kerajaan ini, ia akan memberikan kesan yang tidak bagus kepada negara, ujarnya. Beliau menjelaskan bahawa UMNO kena bantu negara ini untuk menubuhkan kerajaan kerana jika tidak, Malaysia akan menjadi seperti Thailand. Dah beberapa bulan dah tak boleh wujud.
Salah satu sebabnya jika kita dapat wujudkan kerajaan sama dengan Pakatan Harapan, kita akan wujudkan kerajaan yang stabil di negara ini. Menurut beliau, Johari yang biasanya sangat kritikal mengenai hala tuju ekonomi dalam dasar kerajaan sebelum ini, memuji kepimpinan Pakatan Harapan kerana lebih mementingkan negara daripada politik. Sebelum ini kita bangunkan Selangor. Selepas 2008, 2013 dan 2018, saya tengok Pakatan Harapan ini boleh sambung pembangunan itu dengan baik. Sebab itu hari ini, negeri yang boleh dibangunkan dengan begitu sempurna adalah Selangor. GDP terbesar di Selangor, reserve di Semenanjung. Selangor paling banyak sekali. Jika kita tidak tahu mentadbir, kita tidak akan ada statistik yang saya sebutkan itu, kata Johari. Minggu lepas, Perdana Menteri menegaskan bahawa kerajaan menyasarkan Malaysia untuk berada di kedudukan 30 ekonomi terbesar dunia dalam jangka masa sederhana. Ini bukanlah sesuatu yang mustahil kerana pada tahun 2016, PricewaterhouseCoopers PwC sebab badan korporat antarabangsa yang menyediakan perkhidmatan profesional, perniagaan, keuangan dan sumber manusia telah meletakkan negara ini di tangga ke-27. PwC menjangka Malaysia akan meningkat ke kedudukan ke-25 di dunia berdasarkan keluaran dalam negara kasar GDP mengikut pariti kuasa beli PPP pada tahun 2030. Memetik kata-kata Perdana Menteri ketika berucap semasa program ceramah Arus Merah Kuning di Subang Bestari pada Sabtu malam. Seri Perdana ini memang macam istana. Tahu tak berapa kos dia untuk diperbaiki? 38 juta ringgit. Sekarang diam. Di mana? Ustaz PAS. Pengerusi Perikatan Nasional Tan Sri Mahyadin Mat Yassin memilih untuk membuat renovasi Seri Perdana sebanyak 38 juta ringgit ketika negara diserang COVID-19 dengan puluhan ribu rakyat mati, ratusan ribu hilang pekerjaan, ada yang menaikkan bendera putih kerana kelaparan dan ratusan pula membunuh diri akibat putus asa. Malaysia hampir terjerumus ke zaman gelap semasa ditadbir oleh gerombolan tebuk atap yang tidak cekap, yang hari ini hanya tahu menjaja naratif perkauman demi meraih undi. Pengundi Selangor yang bijak sewajarnya berdiri bersama Juwairia dan belakang seperjuangannya menolak pengkhianat daripada merampas rumah ini yang telah dibina dengan keringat dan air mata pejuang yang ikhlas. Gabungan PH dan BN adalah terbaik di Semenanjung Malaysia kerana saling melengkapi antara satu sama lain bagi membina semula negara tercinta dalam kerajaan perpaduan Malaysia Madani yang turut disertai oleh rakan-rakan kita di Sabah dan Sarawak. Nampaknya modal Melayu dan Islam terancam masih menjadi naratif lapuk murahan pembangkang dalam menghadapi pilihan raya negeri PRN akan datang. Apa tidaknya, calon Perikatan Nasional PN Hulu Kelang Datuk Seri Muhammad Azmin Ali mendakwa nasib orang Melayu dan agama Islam di negara ini berada dalam keadaan membimbangkan dan makin terancam. Beliau berkata demikian ketika majlis ceramah kelompok bersama penduduk dan pengundi Melayu di Kampung Kemensah Hulu Kelang. Justru kata Azmin, orang Melayu harus keluar mengundi PN pada hari pengundian ini, iaitu 12 Ogos ini. Umat Islam Melayu tidak boleh jadi pemerhati. Sampai bila kita nak duduk di kerusi penumpang dan lihat orang lain sedang lakukan sesuatu yang boleh meremehkan kedudukan orang Melayu dan umat Islam, dakwanya ketika berucap. Bagaimanapun Azmin tidak pula menjelaskan pihak yang dimaksudkannya itu. Ini peluang kita. Kalau peluang kita sekali 5 tahun pun kita tak ambil, jangan salahkan orang lain. Masa depan negeri dan negara ditentukan dengan tangan kita sendiri. Kata Azmin lagi pada kira-kira 50 hadirin majlis ceramah di hadapan Markas PAS Kampung Kemensah B. Kelakar, rupanya Azmin juga sayang kepada Melayu dan Islam. Siapa yang mengkhianati Islam dan Melayu di kawasan parlimennya sendiri ketika tebuk atap dan skandal dalam video kabur sebelum ini? Dan satu lagi, bahagian mana di Malaysia, negara yang berdaulat dan merdeka ini, kedudukan orang Islam dan juga orang Melayu berada dalam keadaan membimbangkan seperti yang didakwa Azmin dan siapa pula yang meremehkan Melayu. Jelas terbukti yang mengkhianati Melayu, yang melanggar sistem demokrasi negara, yang mengkhianati pengundi, yang derhaka kepada Raja Melayu, yang menunggang agama adalah pihak di sebelah Azmin. Tiada pihak lain dalam sejarah yang tercipta yang sanggup membuat semua itu kecuali Perikatan Nasional. Paling seronok, jom China terasa sangat terkesima dengan kenyataan Azmin bahawa masa depan negara ditentukan 5 tahun sekali. Selama ini kami mati-mati ingatkan ianya boleh ditebuk atap, diceroboh melalui pintu belakang. Ahli parlimen boleh lompat ikut suka hati demi cita-cita kotor mereka. Malah mereka yang menang menjadi pembangkang dan yang kalah pula menjadi kerajaan. Bukankah itu ciptaan pengkhianat seperti Azmin dan gerombolan beliau dan ianya
pernah berlaku. Paling tidak boleh diterima rakyat jelata apabila Azmin Ali berkata dirinya bukan seorang pengkhianat. Sebaliknya, kata Azmin, pengkhianat sebenar ialah orang yang berjanji untuk menurunkan harga petrol tetapi tidak melakukannya. Walaupun dia tidak menyebut nama, difahamkan Azmin merujuk kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Yang mana saya khianat? Yang mana saya lari? Yang lari itu, yang lari dari Pematang Pauh pergi bertanding di Port Dickson. Saya bukan pengkhianat. Bila saya tak sokong dia, dia kata saya pengkhianat. Yang pengkhianat itu, yang janji nak turunkan harga minyak, tak buat. Yang nak lawan ketokrat, tapi akhirnya jadi nombor 2. Katanya ketika berceramah di kampung Kemensah, Hulu Kelang. Ini bukan kali pertama Azmin tampil mempertahankan dirinya yang dilabel sebagai pengkhianat. Kelibat yang bernama Muhammad Azmin Ali telah melekat dengan gelaran pengkhianat oleh para penyokong Pakatan Harapan PH, balas seluruh rakyat Malaysia kerana peranannya yang sangat penting dalam langkah Sheraton yang menyebabkan kerajaan PH tumbang pada tahun 2020. Azmin sudah mendapat cop mohor pada dahi beliau dengan lambang pengkhianat. Jadi apa lagi yang cuba dinafikan Azmin? Jika ingin bercakap tentang pengkhianatan, keterancaman Melayu dan Islam, pemerkosaan demokrasi dan penyakau duit rakyat adalah rasanya lebih baik Perikatan Nasional bertanya sesama sendiri kepada rakan sekutu mereka seperti Bersatu, PAS dan juga Gerakan. Ini kerana mereka ada jawapan dan bukti yang kukuh dan konkret tentang isu berkenaan. Malah mereka sangat pakar dalam semua itu. Kemarin tular rakaman video yang tersebar di aplikasi WhatsApp apabila adik kepada Allahyarham Nik Abdul Aziz Nikmat secara terbuka mendedahkan dalang di sebalik ketiadaan nama Nik Muhammad Abdul sebagai calon pilihan raya negeri PRN Kelantan. Nik Din Nikmat malah menggelarkan naib Presiden PAS Datuk Nik Muhammad Amar Abdullah sebagai jahat, walaupun Presiden parti itu Tan Sri Abdul Hadi Awang telah memberi jaminan bahawa Nik Abdul akan dicalonkan. Bahkan dedah Nik Din, beliau sendiri bertemu dengan Abdul Hadi di Rusila pada 23 Jun lalu dan diberikan jaminan itu. Haji Adi maklumkan parti memang perlukan Nik Abdul kerana dia seorang yang cerdik, kerjanya bagus dan rajin bersuara di Parlimen. Jadi ambo hairan bila diperhatikan nama Nik Abdul tidak dicalonkan di Dun Cempaka. Sedangkan Tok Guru ada tulis surat kepada Pesuruhjaya PAS Kelantan iaitu Datuk Ahmad Yaakob supaya diberikan kerusi Dun Cempaka kepada Nik Abdul, tetapi Nik Amar tolak katanya. Sehubungan itu, Nik Din menganggap tiada kerja lain yang menjadi dalang gugurnya nama anak saudaranya sebagai calon melainkan Nik Muhammad Amar. Apabila Dun Cempaka kosong, ambo tengok nama dia Nik Abdul tak ada. Ini saya hairan dan tak ada kerja orang lain. Ini kerja Nik Amar, jahat, dan dia tak bagi kepada Nik Abdul, dan sampai di telinga saya dia tak bagi keluarga Tok Guru Nik Aziz bertapak di kawasan Pengkalan Cepa, tegasnya. Nik Abdul sebelum ini mendedahkan permintaannya untuk bertanding di salah satu daripada 3 kerusi DUN di Parlimen Pengkalan Cepa telah ditolak. Dedah Nik Abdul peringkat awal PAS bersetuju mempertimbangkan hasratnya itu, tetapi beliau kemudiannya mengambil sikap berlapang dada apabila namanya tidak tersenarai sebagai calon. Jelasnya beliau telah menyatakan hasrat kepada kepimpinan parti untuk kembali ke Parlimen Pengkalan Cepa setelah 2 penggal atau lebih 10 tahun bertanding di kawasan parlimen lain. Nik Abdul berkata tujuannya adalah untuk kembali ke Pengkalan Cepa bagi membolehkan beliau menjaga wakaf pendidikan yang telah ditinggalkan oleh almarhum ayahnya. Dalam rakaman video tular itu juga, Nik Din menyeru agar pengundi DUN Pancur tidak berpihak kepada Muhammad Amar. Lepas itu, Amar rayu dah kepada adik kakak semua supaya jangan undi Nik Amar pilihan kali ni. Jangan undi Nik Amar. Biar dia kalah, biar dia rasa. Pasalnya dia naik pun kerana orang, kerana rakyat dia turut, biar dia reti. Jadi Amar rayu kepada semua adik kakak mana dengar video Amar ni, jangan undi Nik Amar. Tolonglah. Sebab kalau kita undi dia, berarti kita sokong tak kejahatan dia. Sebab perut dia. Sedangkan, Tok Guru ada tulis surat kepada Pesuruhjaya PAS Kelantan, beri nama Nik Abdul. So masuk situ. Tapi dia tolak. Jadi, lepas itu sekali lagi Amar Melayu lah. Kepada kakak, khususnya kepada warga Haji Jemar ni, jangan undi Nik Amar. Dan kepada adik kakak Pulang Melaka mana-mana itu ni, jangan undi Nik Amar. Biar dia kalah sekali, kita tahu. Biar dia tahu tinggi rendah ini. Dan kita sayang kepada PAS. Jadi kalau ada orang jin hari dalam PAS,
punuh jani PAS. Kata Nick Den. Kepada penyokong PAS yang dikasihi, PAS ternyata tidak mempedulikan bantahan keras ahli dan penyokongnya di peringkat akar umbi sehingga sanggup melancarkan boikot sekalipun. Contohnya, PAS hanya tunduk pada tekanan Perikatan Nasional PN apabila memberi laluan juga kepada Presiden Gerakan, Datuk Dr. Dominic Lau Ho Chai untuk bertanding di DUN yang terletak dalam kawasan Parlimen Balik Pulau di Pulau Pinang. Amaran keras daripada ketua-ketua cawangan PAS dan seluruh jentera parti itu di DUN Bayang lepas termasuk menutup bilik operasi PAS di seluruh DUN jika Dominic bertanding jelas tidak dipedulikan. Peduli apa mereka? Tuntutan akar umbi PAS itu tidak dihiraukan pun. Kepimpinan PAS apatah lagi mahu diharapkan pada PN. Majlis Presiden PAS telah sebulat suara mahu meletakkan Lau sebagai calon DUN Bayang lepas. Pengesahan itu dinyatakan sendiri Setiausaha Agung PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin menerusi satu kenyataan ringkas 27 Julai lalu. Malah kemarin Hamzah hadir memberi sokongan kepada Lau di pusat penamaan calon di Dewan Bukit Belah, Teluk Kumbar. Sudahlah bayar lepas sudah terlepas, legasi Allahyarham Tan Sri Nik Abdul Aziz Nikmat juga nampaknya cuba dikambus. PAS seolah-olah cuba menyisihkan putera Tok Guru sekaligus menguatkan lagi cakap-cakap mengenai muslihat untuk mematikan legasi Mersyidun Ampas itu. Apa yang jelas daripada 45 calon PAS yang bertanding di Kelantan, nama Nik Abdul tidak lekat langsung dalam senarai sama ada tercicir atau mungkin sengaja dicicirkan. Alasan Timbalan Presiden PAS, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, sebelum ini kononnya Nik Abdul sendiri menolak 2 kerusi DUN yang ditawarkan. Anda semua boleh terima alasan itu. Pilihan Raya Negeri PRN di 6 negeri kali ini telah menyaksikan sikap PAS yang lebih sanggup bersekongkol dengan pihak yang pernah menganggap sekolah agama sebagai ancaman sebenar perpaduan di negara ini, bukannya sekolah vernakular. Mereka lebih rela mengangkat calon gerakan yang sememangnya sah menolak hudud mentah-mentah. Malah mereka lah yang bermati-matian menentang pengenalan tulisan Jawi dan khat dalam silibus SJK. Dasar penunggang agama, buta mata hati demi kuasa dan kedudukan yang digilakan. Para walaun apa lagi? Tepuklah tangan. Agaknya kemana perginya istilah akhlak mulia yang diungkapkan oleh Mersyidun Ampas Datuk Ustaz Hashim Jassin bahawa calon PAS untuk pilihan raya negeri di 6 negeri tidak terlibat dengan dosa besar, dosa kecil dan berakhlak mulia kerana itu adalah kriteria utama parti itu. Katanya siapa calon untuk mewakili parti tersebut pada pilihan raya negeri akan melalui tapisan oleh Majlis Syura Ulama. Keutamaan calon yang bakal dipilih tidak terlibat dengan dosa-dosa besar. Tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil serta berakhlak mulia katanya seperti dipetik Harakah Daily Online pada 27 Jun lalu. Demikian kononnya Mersyidun Ampas dan Majlis Syura Ulama boleh menentukan siapa yang berakhlak mulia dan siapa terlibat dengan dosa besar dan dosa kecil. Namun baru sahaja penamaan calon bagi 6 negeri iaitu Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Kelantan, Terengganu dan Negeri Sembilan berlalu yang juga termasuk pilihan raya bagi Parlimen Kuala Terengganu. Tetapi pimpinan PAS nampaknya sudah lupa kriteria utama mereka. Atau mungkinkah mereka memiliki takrif berbeza dengan kezalimannya yang maksud akhlak mulia. Sejarah mencatatkan episod yang memalukan Perikatan Nasional dan PAS yang kononnya bersih dengan slogan bersih dan stabil atau BEST pada PRU 15. Namun 27 Jun lalu Mahkamah Pilihan Raya Terengganu membatalkan kemenangan Datuk Ahmad Amzad Hashim PN PAS bagi Parlimen Kuala Terengganu dalam Pilihan Raya Umum ke-15. Keputusan petisyen Parlimen Kuala Terengganu memihak kepada Barisan Nasional. Hakim Mahkamah Pilihan Raya Negeri Datuk Seri Muhammad Firuz Jafril memutuskan demikian selepas berpuas hati wujud unsur rasuah dan sogokan sewaktu kempen PAS bagi kerusi tersebut pada PRU 15. Hakim Muhammad Firuz memerintahkan Ahmad Amzad membayar kos sebanyak RM50,000 kepada pempetisyen Datuk Muhammad Zubir Embong. Bagaimanapun, Ahmad Amzad telah dipilih semula oleh PAS sebagai calon pilihan raya kecil Parlimen Kuala Terengganu. Seolah-olah rasuah itu dan sogokan itu tidak bercanggah dengan prinsip akhlak mulia yang diuak-uarkan oleh pimpinan tertinggi PAS. Dalam pada itu, pengerusi Perikatan Nasional Negeri Kedah, Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur pula dicalonkan untuk mempertahankan kerusi Dewan Undangan Negeri Januari.
Untuk rekod, Muhammad Sanusi gagal dalam rayuan saman fitnah terhadap bekas Ahli Parlimen Pokok Senar, Datuk Mahfuz Omar. Menurut peguam yang mewakili Mahfuz, Nur Azmi Zakaria, menerusi hantaran di laman Facebook miliknya, rayuan Menteri Besar Kedah terhadap saman fitnah Mahfuz ditolak oleh Mahkamah Rayuan. Rayuan anak guam untuk menaikkan jumlah ganti rugi pula dibenarkan daripada RM50,000 kepada RM120,000. Inilah jumlah ganti rugi yang paling tinggi dapat. Susah nak lepas nilai ratus ribu sekarang ini jelasnya. Mahfuz memfailkan saman itu pada 9 Oktober 2019 terhadap Muhammad Sanusi yang mendakwa menerusi hantaran di Facebooknya pada 30 Julai 2019 mengingatkan Mahfuz selaku wakil rakyat bagi kawasan Pokok Senar dalam isu pemindahan spot Toto ke kawasan tersebut. Adakah seorang yang sudah didapati bersalah kerana memfitnah itu masih dianggap sebagai berakhlak mulia? Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang dalam tulisannya mengapa PAS menolak Pakatan Harapan yang diterbitkan 15 September 2022 mendakwa Pakatan Harapan tidak mampu menegakkan keadilan yang menyeluruh kepada rakyat walaupun dalam gabungannya terdapat parti yang mencarikan keadilan dan amanah pada jenamanya. Ramai dalam kalangan PH yang tidak beriman, berakidah dan bermoral secara terbuka mengumpulkan kumpulan pemberi rasuah dan penerima rasuah. Paling ramai pihak yang melompat parti bukan alasan yang berprinsip tetapi mengejar janji-janji manis dan janji bohong seperti rasuah juga tegasnya. Namun hari ini nampak sangat PAS sebenarnya bukan hanya meremehkan keputusan mahkamah tetapi membaku sampahkan konsep akhlak mulia yang kononnya menjadi keutamaan parti penunggang agama itu. Hukum dalam Islam amat jelas. Rasuah dan fitnah adalah dosa. Noktah. Ingat, rakyat sentiasa memerhati. Jom Channel ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada para penyokong dan kepada yang berminat untuk memberikan sumbangan bagi membolehkan kami meneruskan perjuangan menyampaikan berita yang benar. Sumbangan boleh dibuat melalui akaun bank yang tertera. Seluruh rakyat kami sampaikan demi negara tercinta. Teruskan bersama kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Zawaz Yusof. Assalamualaikum, salam sejahtera. Kita jumpa lagi.